Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di syafaat Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina wa ummahatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa siddiqin wa ila syairil malaikati muqarrabin wal ghaib. Ibu bapa kita, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik kita, suami kita, isteri kita, anak-anak cucu keturunan kita, nenek moyang keturunan kita, semua ipar-ipar kita, besan-besan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, ahlil kubur, wa khususan sekian alam yang Allah jadikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang mana kita tidak mampu menghitung. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat ma'rifatullah, dan nikmat yang besar di mana Allah memberikan kepada kita kehidupan yang mana sebelum ini belum lagi kita ini disebut ada. Di waktu itu Allah Subhanahu wa taala asyik berasyik, cukup dia mengesakan dirinya sendiri, tak perlu untuk dia jadikan sekalian alam ini. Maka di waktu itu Allah ingin dikenali dalam keadaan asyik berasyik, sempurna, maha sempurna. Maka diri zatnya di waktu itu, dirinya sebenar-benar dirinya yang belum ada lagi bernama. Diri, nama Allah itu nama, dan dirinya tu zat. Jadi zatnya semata-mata sebelum ada namanya. Maka ingin ia dikenali, maka ia menjadikan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nurnya. Untuk tujuan tidak lain untuk aku dikenali.
Jadi bila kita benar-benar memahami maksud Allah Subhanahu Wa Taala, ingin ia dikenali, kenali apa? Yang sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Walaupun dibagi kita hidup, hidup ini bukan milik kita. Hidup ini sendiri milik Allah, menceritakan kisah-kisah, cerita-cerita dia. Ini yang payah sekarang ni. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, wali-wali Allah, arifin billah, semuanya mengamaliakan yang ini, iaitu tidak lagi merasa ada setelah diberi oleh Allah kehidupan. Dia tidak merasa kehidupan ni kehidupan dirinya, dan dia tidak pernah hidup. Yang hidup hanya Allah. Lalu Allah jazbah, leburkan dia. Maka dia faham bahawasanya dia kenal dirinya dan kenal Allah. Maka yang ada hanya Allah, yang lain semuanya binasa. Inilah amalia-amalia para Rasulullah SAW, para Rasul, para Nabi-Nabi, para wali Allah yang arifin billah. Inilah amalan yang dipanggil ahsanu amalah. Amalan yang Allah menilaikan ini yang terbaik. Ini yang disukai oleh Allah. Amalan yang kita di mana menyerahkan balik kehidupan. Dalam kehidupan tu ada kehendak. Serahkan semua, tak ada kehendak aku nak kehendakmu ya Allah. Serahkan balik penglihatan, ya Allah aku nak melihat penglihatanmu ya Allah. Jangan kau biarkan aku melihat dengan penglihatan hawa nafsuku, akuan diriku. Jadi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak lihat. Bagaimana yang dikatakan ahsanu amalah. Kita tukarkan semua, terutama hidup ini. Kita tidak merasai ataupun tidak merasa memiliki hidup. Tapi susah payah sekarang ni. Bila kita tidak menjumpai apa yang dipesan oleh Rasulullah, yang dipesankan di dalam Al-Quran Mursyidah, banyak yang buta, banyak yang mempelekeh, banyak yang menghina kita. Kerana dia anggap kita ni sebagai orang-orang yang beramal sesat. Mereka menuduh kita ni lah yang merosakkan agama. Kita ni berbuat supaya nak dapat ramai pengikut. Macam-macam tuduhan-tuduhan yang mereka tuduh lemparkan kepada kita. Belum lagi dengan sihir-sihir mereka. Belum lagi dengan fitnah-fitnah mereka. Belum lagi mereka menggunakan berbagai cara untuk melenyapkan kita. Ini malas saya nak cerita. Sebab kita akan menghadapi ke depan kita ini lebih sulit lagi. Sebab manusia-manusia ini semakin menjadi, iaitu hilang keakuan, iaitu hilang sifat kemanusiaan. Iaitu sifatnya sifat dajjal, sifat merasa akuan diri, sifat-sifat perangai Ya'juj Ma'juj. Ini semua akan keluar. Ya, jangan ditunggu pula. Kita nampak seolah-olah di luar mana ada Ya'juj Ma'juj, mana ada dajjal. Itu bagi orang yang pandang, sebenarnya dia memandang di luar tu dajjal, di luar itu Ya'juj Ma'juj, iblis. Sebenarnya dia tak pandang iblis yang dalam dirinya, yang telah menguasai dirinya, yang telah dia diperbodohkan oleh iblis, telah disihir oleh dajjal, telah dimamah oleh Ya'juj Ma'juj. Dia tidak sedar. Ini yang berlaku, kita menghadapi era yang ini, kata Rasulullah SAW. Dan kita ni akan dianggap sesuatu pendatang asing. Kita ni dianggap pendatang asing, membawa agama baru kononnya. Dia fitnah macam-macam kita tanpa dia berdialog dengan kita, bermuzakarah dengan kita. Dia terus meletakkan bahawa kita ni tersesat. Kita ni sama pelajaran macam Mansur Al-Halash yang dipancung oleh khalifah di zamannya. Dan banyak lagi di Indonesia yang dipancung disebabkan
oleh mengamalkan ilmu yang hak ini, ilmu yang sejati, yang mustahak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri ingin aku dikenali, tetapi pada saat dan ketika ini apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul terjadi. Sejak kita mula merdeka, kita telah ditutupi oleh sihir-sihir yang dipanggil sihir yang berbentuk digital, yang berbentuk sains. Bila sebut sains sekarang ni, kita tak nampak dah ada dalam Islam sains ni. Padahal Islam dulu, Allah dulu, baru jadi yang lain. Jadi Islam tu sebahagian daripada ilmu Allah. Jadi kita tidak memahaminya, kita anggap ilmu ni adalah ilmu daripada makhluk. Mana ada ilmu daripada makhluk? Semuanya daripada Allah. La alimun, tidak ada ilmuku, melainkan yang ada ilmu Allah. Apa saja ilmu pun, yang malaikat bawa ilmu yang dikatakan ilmu sihir, sebenarnya daripada Allah juga. Untuk menguji kita ini, bagaimana? Adakah kita mempercayai yang dikatakan tadi sihir? Tetapi sihir sekarang ini, Rasulullah kata lagi halus, lagi seni, iaitu dia nampak macam cantik je. Iaitu dipanggil digital. Dajjal digital. Banyak dah di antara kita terkena. Bukan tak boleh pakai, tapi kita salah memakainya. Kita tidak menundukkan Dajjal ni tadi, digital ni tadi. Maka itu kita mengikuti dalam digital tu tadi dipanggil ilmu sains. Ilmu sains ni lah nama ilmu sihir. Sihir yang terbesar adalah sihir ni tadi. Dia masuk dalam gelombang-gelombang 4G ke ni naik 5G pula. Macam-macam dia suruh kita pakai 5G. Bila kita pakai 5G, mudahlah dia mengontrol kita. Kemudian dia suruh masuk dalam badan kita chip lah tu. Lagi mudah dia jadi pada jarak jauh. Dia nak mengeletikkan kita, dia nak hilangkan akal kita. Mudah bagi dia, dia rasa mudah kita dapat one world order, boleh mengontrol satu panggilan. Satu panggilan dia boleh susun semua manusia-manusianya. Dia fikir begitu. Inilah rancangan-rancangan jahat Yahudi, yang mana gurunya adalah Dajjal, dan guru Dajjal tidak lain adalah Iblis. Jadi yang lebih bahaya daripada Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Iblis adalah keakuan diri. Jadi jangan kita nak cari kelemahan nak mengalahkan Iblis supaya dia masuk Islam. Tak boleh. Kita nak suruh Ya'juj Ma'juj, Dajjal supaya jangan membunuh manusia dengan kezaliman. Dajjal jangan kau pakai sihir, tak boleh. Kita bukan masanya untuk menasihatinya, tetapi kita sekarang ni mengenali Allah, akidah kita supaya kita kukuhkan. Jadi bila akidah kita dikukuhkan, kita jumpa pembimbing rohani, mursyid yang arif billah, maka kita berada di dalam kapal selamat bahtera Nuh alaihissalam. Tetapi selagi kita tidak jumpa, maka kita berada di dalam kerugian yang besar. Bila Allah dah cakap rugi aja pun kita tak untung dah. Ini apa kata Allah Ta'ala, rugi yang amat besar. Di mana kita tidak mahu mengenal diri, mengenal Allah, sedangkan Allah hari-hari memberikan rezeki. Tanpa kita minta, dia tahu nak menyusun segala rezeki-rezeki yang dah memang rezeki kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sentiasa di dalam keadaan kasih sayang. Dia dalam keadaan dia itu memberikan kasih sayang supaya kita semua mengecapi kasih sayang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perhatikanlah benar-benar, jujur, ikhlas, tengok dalam diri kita. Sejauh mana kita
mengenal diri, mengenal Allah. Ya, mengenal diri itu adalah tubuh lah. Kita tengok tubuh kita kan, kita rasa tubuh kita ni begini. Ya, tubuh kita begini. Yakini itu adalah menyatakan keesaan Allah. Habis kalau kita mengatakan ini kita, maka terputuslah kita. Bukan Allah memutuskan perhubungan, tetapi kita ni yang memutuskan perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhati benar-benar, telisik benar-benar supaya kita di dunia ini tidak tersesat. Mengapa kita mengikuti orang-orang yang sesat? Sedangkan kita tahu dah kita ni berada di tempat yang benar, keluarkan kita di tempat benar, masukkan kita ke tempat yang benar, dan adakan di sisiku ini penolong dari sisimu ya Allah. Itu sebenarnya manusia yang menjadi hamba Allah 24 jam sentiasa dia bermohon, mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, kuliah subuh, setiap kita akan memulakan talk kita, pasti kita akan mengingatkan balik supaya kita duduk benar-benar sentiasa dalam keadaan kita mendengar di sini ataupun di pendengar-pendengar YouTube, membiasakan kita mengambil wuduk dan kita tumpukan perhatian kita benar-benar supaya masuk benar-benar cahaya Allah, cahaya Muhammad yang kita pohonkan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah mengurniakan dari sisi Allah cahayanya dan cahaya kekasihnya, maka pasti kita tidak akan lupa. Dan pasti kita akan mengecapi kelazatan, keasyikan, syoknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu bukan hala tujuan yang Allah hendakkan kepada kita. Hala tujuan yang Allah nak kepada kita adalah wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtil. Kita berzikir, betul-betul mengingat nama Allah bersungguh-sungguh dengan tartil. Iaitu tartil tu ialah kita hilangkan akuan diri. Maka akan jadi tartil lebih halus daripada seni, iaitu iman, rasa kemanisan iman. Maka Allah akan menambahi lagi keyakinan, keimanan yang kita peroleh, maka Allah akan tambah lagi. Disebabkan kita mengamaliakan terus menerus. Maka kita ini dikatakan kepada malaikat oleh Allah, Allah berkata kepada malaikat, saksikanlah, iaitu hamba-hambaku yang sebenar. Jadi Allah sendiri mengatakan kepada kita bahawasanya inilah di mana orang yang paling baik, paling amalannya paling disukai oleh Allah adalah dia membawa manusia dirinya dan nak membawa seramai-ramai manusia umat Muhammad untuk supaya dapat mengenal diri, mengenal Allah, hingga sentiasa 24 jam dirinya sentiasa dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang bersama-sama dengan kita keliling yang kita tidak kelihatan itu sentiasa memerhatikan kita. Jadi jaga baik-baik kehidupan kita ini adalah bukan menakut-nakutkan. Semalam dah diceritakan seorang waliullah, keturunan zuriat Nabi, Habib Abdullah ke Habib apa dah. Dia 200 tahun lebih dulu. Sebelum dia meninggal, wafat ataupun gaib, dia memberitahu, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sedikit rasa takut. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ja'. Memberikan rasa ketakutan atas diri kita ini. Maka kita berbagai takut datang. Takut jadi begini, takut jadi begini, takut jadi begini. Macam-macam jenis takut yang kita sendiri sebenarnya mengulang-ulangkan takut tu. Kerana kita dah tersihir, terpukau dengan takut yang bukan takut sebenar yang Allah bekali kepada kita. Allah bekali kepada kita rasa takut supaya kita tahu
bila kita tidak mengesakan Allah, ataupun kita mengakui kita yang mengesakan Allah, kita yang solat, itu yang perlu kita harus takuti. Sebab kita tidak mampu untuk berdiri tanpa kudrat Allah. Kita tidak mampu untuk kita tadi bergerak, berkehendak. Hari ni nak makan apa menunya? Lontong, nasi lemak, mihun. Itu semua adalah di bawah tangan kekuasaan Allah. Allah mengetahuinya. Dan bukan kita saja, sekalian alam ini bergerak atas izinan Allah SWT. Dan juga diamnya juga adalah keizinan Allah. Jadi kalau sekiranya kita tanya, Allah tu banyaklah, kalau saya bukan banyak. Tapi banyak yang Allah ciptakan itu untuk nyatakan dianya yang satu esa. Bijaksana Allah SWT. Jangan kata Allah tu naya kita. Tidak, Allah tu sayang kita. Maka dinyatakan sekalian alam ini supaya kita faham bahawa kita nampak Allah lah terlebih dahulu, seperti mana yang diucapkan oleh orang yang mewarisi, iaitu waris anbiya atau mewaris para nabi, iaitu tidak lain Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sekerana apa? Dia sentiasa takut. Seperti mana yang tadi saya cakap tadi, zuriat Nabi tu waliullah. Dia kata, kamu orang berbanyak-banyak jenis takut. Kamu takut tun, takut ni, macam-macam beribu jenis takut. Tapi kami para waliullah hanya takut kami tak dapat memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat tu bagaimana mereka menghukum diri mereka sendiri. Kalau sekiranya aku tidak melihat dengan penglihatan kau, maka aku tidak akan nampak engkau, maka hukumilah aku. Seperti mana hukuman yang lebih berat daripada orang-orang penghuni neraka. Begitu sekali mereka ni prihatin supaya hidupnya sentiasa betul-betul ma'rifatullah. Tanpa ada kemunafikan. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita tidak akan dapat kemanisan, kekhusyukan, keasyikan dengan Allah tanpa kita berjumpa ataupun menuntut ilmu ni tadi, mengenal diri, mengenal Allah kepada mursyid yang arif billah. Jangan pula saya cakap macam ni, saya pula mursyid arif billah, saya tak ada kena-mengena. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz, saya bukan bukan. Semuanya bukan. Jadi apa saya? Saya nak jadi hamba Allah. Jadi saya tak heran orang nak panggil ustaz, tak panggil ustaz. Apa. Itu bukan pengetahuan saya. Pengetahuan saya adalah setting minda saya adalah cukup Allah yang saya ingat. Yang lain tu tak ada pun tak apa. Ini yang berlaku dalam kehidupan. Bukan boleh kita main-main. Bukan boleh ikut-ikut. Orang tu balas WhatsApp macam ni, kita tengok gambar, kita pun balas gambar WhatsApp juga. Tak ada. Ini tidak. Ini rahsia sir min kulli sir, yang mana kita sendiri sebenarnya berada di alam roh kita 4,000 tahun, kita dah seronok. Sebab semua ni menyatakan yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa kita. Itu tadi. Jadi jangan berangan-angan. Merasa ada akuan diri tu angan-angan. Angan-angan tempat dia akan membawa kepada iaitu azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dicari, saya cakap tadi berapa kali saya cakap dah. Jangan dicari Imam Mahdi. Kita bukan mencari, kita menunggu. Dan bila menunggu ni, kita tak semestinya dia datang nanti. Menunggu ni adalah kita memang dah merasai bahawasanya Imam Mahdi tu ada dalam diri kita. Bukanlah kita ni ada dua, si Hajiz ni ada dua. Ini Buddha punya style ni. Agama Buddha. Tak, bukan maknanya saya kata wa huwa ma'akum ainama kuntum. Mana pun kamu pergi. Maknanya jangan kita tafsirkan ikut hawa nafsu kita. Kita kata, ya Allah, engkau sentiasa dekat dengan aku, sebelah aku, ya Allah. Itu tidak boleh perkataan tu. Sebab orang yang dah kenal diri, kenal Allah, binasa dirinya, binasa semua dalamannya itu tadi, tak ada persangkaan buruk, dia setting betul-betul Allah, Allah, Allah,
maka dia dah mendapatkan nikmat tu tadi. Itu semua daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi proses ubahlah mentaliti kita ni tadi, iaitu sentiasa dapat mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala mengesakan dirinya sendiri. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di penghujung akhir zaman ini, sedikit aja orang yang betul-betul nak mengikuti peredaran, iaitu mengikuti segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikan betul-betul ya, kalau kita tak perhatikan dalam diri kita ni, memang kita tak boleh lebur, dan Allah tak mau pilih kita ni lebur di sisi makhluknya. Itu saya cakap tadi, ubahlah mentaliti kita supaya kita dapat betul-betul mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri, dengan jalan yang mana kita menemui pembimbing rohani kita dan kita minta tolong untuk diberikan lagi ke pengetahuan-pengetahuan ini. Kerana kita dah banyak tertipu, terbohong dengan ulama-ulama su' yang hanya suruh membaca-baca Quran, tapi dia tidak tahu sebenarnya apa yang perlu dijelaskan sebelum dia membaca Al-Quran. Tetapi apabila dia dah membaca Quran, dia rasa dia dah pandai, maka dia dah rasa dia boleh mencapainya sendiri, maka Allah berlepas tangan, maka jadilah kerugian bagi kita kerana kita tidak tahu hala tujuan sebenar adalah untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya minta kita sama-sama peliharalah diri kita ni supaya sentiasa berada di dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tiada nikmat lagi yang paling besar, iaitu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah kurniakan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang harus kita kecapi, kerana inilah pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tiada, di mana dia mengadakan yang ada tu sebenarnya menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara begini tidak boleh disebut di dalam Al-Quran, ataupun tidak boleh disebutkan di mana di dalam Quran itu tanpa kita memahami terlebih dahulu siapa yang menjadikan ataupun yang menzahirkan kalam-kalam suci Al-Quran itu. Kerana kita dah terbiasa membaca Al-Quran dengan cara yang tidak beradab. Kita dah mengambil wuduk, tetapi kita tidak memelihara wuduk. Yang membatalkan wuduk itu adalah apabila kita merasakan ada akuan diri, maka wuduk kita telah batal. Atau seperti mana kita bersyahadah tadi, kita tak mempelajari bagaimana nak memperbetulkan, nak menjaga supaya tidak rosak syahadah kita. Nanti bila kita cakapkan begini nanti tentang batalnya syahadah, orang menuduh kita, mengatakan kita ni pandai-pandai, mengatakan orang itu punya syahadah dah batal. Dia tuduh kita pandai-pandai tu. Tapi memang betul sebenarnya batal dah. Bila sesuatu engkau merasa ada akuan diri, sedangkan kalimah syahadah itu mengatakan iaitu tidak ada. Tapi engkau rasa engkau ada, itu sudah jadi satu penentangan, pertengkaran dengan Allah, iaitu engkau menyatakan engkau tu yang ada. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Maka mengapu cakap-cakap mereka. Jadi kembali betul-betul, wahai raja-raja agung, wahai raja-raja kita, pemimpin-pemimpin, kami kesian, kami nak mendoakan selalu supaya kita dapat pemimpin yang boleh bertukar watak, iaitu mendapat hidayatullah laduni. Kalau sekiranya mereka tidak dapat, maka bagaimana mereka nak mentadbir rakyat yang berjuta-juta ni, sedangkan dia sendiri tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Bayangkanlah tuan-tuan puan-puan, bayangkan ya, kita naik kapal ya, kita berharap nakhoda tu bawa kita ke tempat yang kita hendak tadi, tetapi nakhoda kapal itu hanya dia ada kapal dan tidak tahu nak membawa kita. Inilah ibarat yang dimaksudkan oleh para wali Allah sekarang ini,
Mereka tahu ada ilmu, beramal banyak tetapi dia tidak boleh mampu nak bawa dirinya dan juga yang lain masyarakatnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan dihina bila ada orang yang boleh bawa ke situ. Itu kita ni mengalami keadaan yang sebenar. Bukan keadaan ni keadaan sihir. Nyata dan jelas, penipuan itu jelas. Terang-terang, digital, terang-terang dia vaksin kita apa perlunya. Kita tak perlu tu semua. Tapi dah telah dimomok-momokkan sejak kita merdeka, lahir je kena injek. Kalau tak injek nanti tak dapat masuk, darjah 1 tak dapat masuk sekolah. Surat beranak pun akan stop. Sebab kita ni maknanya seolah-olah beranak daripada luar kawasan kita. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nak olahkan kalau kita sendiri tak mampu? Maka tunggulah Imam Mahdi. Siapa tu Imam Mahdi? Imam Mahdi tu orang yang dah kenal diri, kenal Allah. Dia tu dipanggil Imam Mahdi yang dalam. Yang dalam. Imam Mahdi yang dalam. Sebab maksud Mahdi itu mendapat petunjuk dan hendakkan petunjuk. Ataupun dapat petunjuk dan boleh mengajak manusia ke arah petunjuk itu. Ini kedudukan yang dipanggil Imam Mahdi. Jadi napas-napas orang yang dah hilang akuan diri, maka dia telah mendapatkan, iaitu di sisi Allah laduni kekuasaan. Dengar baik-baik. Bila kita serahkan betul-betul diri kita kepada Allah, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun. Kita serahkan semua kepada Allah. Bukan main-main, serah betul-betul. Dengan ikhlas, dengan betul-betul merasai bahawasanya kita tak ada apa-apa, Allah yang tahu susun kehidupan kita. Pasti bila kita yakin di situ, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang kita pun tidak sangka-sangka yang mencukupi kepada diri kita, sedangkan kita banyak buat kesalahan. Inilah beruntungnya bila kita mengaji, mengenal diri, mengenal Allah. Teruskan, kita telah mendapat naungan di mana tidak ada naungan keselamatan melainkan naungan keselamatan yang mana kita di dunia lagi mempelajari ilmu mengenal diri dan mengenal Allah dengan mursyid yang arif billah. Langsung apabila telah dibagi faham sejelas-jelasnya, lalu guru mursyid arif billah ini melepaskan kita untuk kita selalu berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lain tujuan. Jangan nak mengata-ngata kepada kita bahawasanya kita ini berbuat untuk supaya orang tunduk kepada kita, ikut cakap kita. Kita ramai bilangan pengikut-pengikut kita. Tak ada istilah tu langsung. Cuma persangkaan buruk kalian yang menyebabkan kalian terus berada dalam penyakit rohani, di mana jiwa kamu telah sakit, rohani kamu sakit. Maka perbetulkanlah, rawatlah rohani kamu yang telah sakit itu dengan menyesali, dengan kesadaran bahawasanya kita ini tidak memiliki apa-apa. Maka kita ini adalah milik Allah. Allah serahkan balik, Allah yang tahu menyusun kehidupan kita. Jangan angan-angan lagi dah. Pokok ni kalau belajar makrifat ni jangan angan-angan rasa ada kita lagi dah. Semuanya dia. Kerana Allah telah menjelaskan di dalam Quran. Allah bagi tahu huwal awwalu. Sesungguhnya aku ni awal. Apa makna awal? Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah mengatakan jelas dah. Tapi kita sekadar baca je. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kita hanya baca, kita tak faham apa tu wal awwalu. Awal itu yang ada hanya Allah lah. Dia menyatakan awal dia. Maka dia mengatakan wazahir, dia mengatakan zahir, dah jelas dah dia tu zahirkan. Kat mana tempat Allah zahirkan? Allah zahirkan melalui sifatnya lah. Sifat dia menjadikan sekalian yang hidup itu, iaitu kita ni hidup hayu, kita tak mempunyai hidup, tapi bila ada sifat Allah itu adalah hidup. Kerana Allah nak nyatakan dalam hidup tu yang hidup hanya aku.
Maka itu dia katakan huwal awwalu, awal-awal yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ragu lagi, kita was-was lagi. Huwal awwalu, yang ada awal hanya Allah, yang lain ni semua tidak ada. Waz-zahir huwal awwalu wal akhir, dia juga yang akhir, semuanya binasa, tetap juga Allah masih ada kerana dia akhir tanpa penghabisan, awal tanpa permulaan. Jelas ni Allah Ta'ala kata dalam Quran, huwal awwalu wal akhiru. Apa tu Allah Ta'ala kata? Waz-zahiru waz-zahir. Aku yang zahir, aku yang nyata, aku yang syahadatkan, aku. Mengapa kita nak merasa lagi kita yang ada? Yang zahir tu juga Allah. Wal awal Allah, wal akhir Allah, wal zahir Allah yang menzahir sekali. Tak nampak ke? Dialah yang zahirkan segala-galanya, menyatakan dia yang zahir. Wal batinu, dia juga yang berada di alam yang latif, yang halus, yang semua Allah, tanpa kita dapat menunjukkan Allah kerana dia sangatlah tersembunyi di tempat yang sangat terang. Jadi kalau kita nak melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan diri Allah, iaitu dengan dia membinasakan kita, meleburkan kita, baru kita tahu kita tak ada daya upaya, tak ada. Yang ada hanyalah bila Allah masukkan balik roh ke dalam badan jasad kita, bahawa kita ni hidup, bahawa kita tahu selama hari ini kita tidak pernah hidup. Jadi hidup tu sendiri untuk apa? Hidup itu sendiri memulangkan balik untuk menyatakan yang hidup hanya Allah. Untunglah kita. Itu saya cakap tadi, penghujung zaman Rasulullah bagi tahu pada kita bahawa akan dianggap asing. Pelik ni pelajaran kita dianggap. Padahal ini pelajaran lebih rendah daripada fardu ain, kerana awal ludin ma'rifatul awal mengenal Allah. Setaluk nak mengenal Allah, harus mengenal diri kita sendiri dulu. Harus kita kenal. Kalau kita tak kenal diri kita, macam mana kita nak kenal Tuhan? Jadi Rasulullah SAW itu manusia yang cukup berbeza. Mula dia cakap dia sama manusia macam kita. Namun kepada dia bagi wahyu, Nabi Muhammad SAW sudah tenggelam, tak ada akuan diri. Jadi itulah sebabnya Rasulullah SAW menjelaskan bahawasanya, yang menyatakan segala diriku adalah nyawaku ini berada di tangan kekuasaan. Nabi SAW sendiri mengatakan selalu bahawa nyawanya sentiasa berada di dalam genggaman Allah Subhanahu. Ya Allah, si Aziz kata ini semua dah Allah Ta'ala dah tetapkan, dah bawa dalam kehidupan, bahawasanya tak ada. Tapi mengapa kita ni ada? Dan Allah mengatakan bahawasanya sesungguhnya Allah, di pengetahuan Allah tu daripada awal sampai akhir, masuk surga neraka, semua di tangan Allah. Jadi buat apa kita nak beramal, dia kata. Ada orang yang soal begitu. Sebab mereka tidak duduk dalam ilmu ni, huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batinu. Dia kata semua Allah tahu, tak payahlah jadikan kita, dia kata gitu. Jadi ada pernah sahabat Nabi tanya pada Rasulullah, kalau semua pengetahuan tu Allah dah tahu, apa guna kita hidup ya Rasulullah? Rasulullah kata, taati ajalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah suruh kenal dia sampai kita tahu memang betul. Kalau kita tak kenal dia pun, kalau kita kenal dia pun, tetap juga kekuasaan di tangan Allah, dan semua ni kita tidak pernah ada pun. Itu tadi. Jadi itulah ada tujuan sebenar. Bila kita dah tahu, dah kenal diri, kenal Allah, kita ni binasa, tak ada apa benda pun yang boleh kita buat. Jadi apa pula yang kita telah buat taat itu? Bukan kita. Sebenarnya dia yang mengabdi pada dirinya sendiri. Dia yang asyik pada dirinya sendiri. Maka tu Rasulullah kata pada sahabat yang bertanya, kalau begitulah Allah Ta'ala punya sifat, maka dia tahu apa kita masuk surga neraka, apa guna ya Rasulullah aku nak beribadah lagi?
Kalau aku ibadah teruk-teruk pun, Allah pun dah tahu tempat aku di neraka. Kalau aku tak ibadah pun, tapi Allah Ta'ala kata syurga, syurga. Jadi apa perlu aku ibadah? Maka itu Rasulullah kata, taati ajalah. Bila engkau mentaati aku, maka engkau telah mentaati Allah SWT, maka Allah akan memberi ketenangan. Maka Allah tidak akan menganiaya. Jadi sahabat jadi beramal balik. Ketika sahabat malah nak beramal dah. Sebab dia dah tahu. Dia kata Allah Ta'ala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Jadi buat apa dah? Semuanya Allah. Buat apa kita nak? Itu orang yang belum sampai martabat dia. Dia akan bertanya begitu. Dia kata, kalau begitu ikut saja. Tak payah beramal lah. Cukup lah. Allah Ta'ala aja. Dia tak faham. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita serahkan kepada yang maha sempurna pengaturannya. Bukanlah maknanya kita akan jadi rosak dan kita tak tahu hala tujuan kita, syurga ke neraka. Sebab semua di tangan Allah. Buat apa aku nak beramal lagi? Tapi bila kita kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu rupanya hala tuju kita bukan syurga dan neraka. Hala tuju kita adalah kita ni ikut saja qada dan qadar, cerita-cerita, skrip-skrip Allah dalam kehidupan kita. Kita lalui dengan Allah yang setiap sesaat nafas kita turun naik. Allah yang kita lalui dengan Allah. Jangan lagi kita rasa nak berhenti. Syurga lah. Nak jauh pada neraka. Itulah jadi masalah musibah yang berlaku. Bencana berat yang berlaku pada diri kita. Bila kita ada akuan diri. Kita akan nampak itu, nampak ini. Tapi bila kita buangkan, kita betul-betul nak Allah aja, maka kita akan berada di dalam keadaan kalau kita ibadah, kita akan kata, ya Allah, ini Engkau lah ya Allah. Rahmat-Mu, kasih sayang-Mu yang boleh aku lakukan ibadah. Yang boleh aku bernafas ingat Engkau ya Allah. Ya, tanpa Engkau mengurniakan kepada aku, ingat kepada Engkau, aku tidak dapat ingat Engkau ya Allah. Begitu orang yang martabat dia, bila dia dah kenal diri, kenal Allah, maka sahabat bila tanya tadi, terjawablah sahabat tadi bila bertanya bahawa Allah tahu sekaliannya, buat apa lagi aku nak beramal. Allah dah tahu. Jadi Rasulullah SAW memberikan, iaitu fatwa ataupun sesuatu yang menyenangkan hati kita, bahawasanya kita kat dunia ni beramal bukan semata-mata nakkan sesuatu daripada Allah, tetapi kita berbuat sesuatu itu adalah menyatakan dirinya yang berbuat, dirinya yang mengesahkan dirinya, skrip-skrip dirinya juga. Tak ada satu habuk pun ada pada kita. Jadi apa yang perlu kita nakkan kepada itu, nak kepada itu, makna ada akuan diri. Tapi orang yang tidak ada akuan, dia cukup dengan Allah dan tak perlukan merasakan ada keakuan. Sebab cukup dah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sebenarnya yang kita tidak bawa dalam kehidupan kita. Habislah. Kalau kita tak bawa dalam kehidupan kita sistem yang Allah Subhanahu Taala menciptakan manusia, Allah tahu nak bagi sistem apa yang terbaik untuk manusia, tetapi manusia nampak sistem lain yang lebih sempurna, jahanam rosaklah. Walau kau kaya, walau kau macam mana orang puji, tetap sistem kau tu akan membawa kepada kerosakan. Sistem yang betul-betul adalah sistem Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana sistem tu dah diserahkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menunjukkannya. Jadi ikutlah kalau ingin dicintai oleh Allah, ikut kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kata cukuplah sampai sini dulu. Nanti takut jadi macam semalam kuliah Doha dia pendek, dia jadi kuliah perdana pula dah. Jadi kita telajak laris yang tadi. Cukup. Dulu minta pencerahan dulu Ustaz Ahmad Auzai dan juga Syekh Latif dan juga Mat dan lain-lain lagi, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunin wa la aqalla min dhalika wa la ila ahadin min khalqika ya ni'mal mujib ya ni'mal wakil ya ni'mal wasir ya hayyu ya qayyum. Alhamdulillah.
syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberi peluang. Semalam sudah pasti ada ramai yang meninggal dunia, yang tidak dapat lagi untuk menghadiri majlis talk, terutamanya majlis yang kelihatan seperti bintang daripada pandangan masyarakat di langit. Dan pengajian ini usah khawatir kerana ia berpijak dengan sesuatu kondisi yang kukuh yang telah diiktiraf oleh para ulama zaman berzaman Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu sifat 20. Tidak lari daripada situ dan tidak perlu pening kepala. Semua perkara sudah dibahaskan, telah tuntas. Ada khilaf sikit-sikit, khilaf pun khilaf bersifat furu', bukan khilaf bersifat usul. Jangan dibimbangkan kerana jalan ini bukanlah jalan yang membawa kepada fitnah. Seperti sekarang ini tersebarnya pahaman Tuhan duduk di langit, Tuhan bersemayam di arasy. Lama kelamaan bila fahaman ini makin kuat, ada kuasa, ada dana, perjalanan mereka tu dah nampak dah. Mereka akan jadikan ini sebagai satu khilaf yang sebenarnya bukanlah khilaf. Dan kalau kita pening pun sebenarnya yang pening kita, tapi Islam tak pening. Yang pening kita, yang susah kan kita, yang Islam tak pening. Allah Ta'ala tu, ilmu tentang Allah, marifatullah tu bukan memeningkan tapi memudahkan. Ulama ada bahas wujud tu, kalau pening soal wujud ada wujud itu la mawjud bihaqqin illallah. Wujud kita wujud apa pula? Wujud majazi, kata ulama. Wujud majazi, kata ulama. Jadi selesai. Di situ bagi orang yang belajar sifat 20, dia tidak ada dua wujud. Tak ada dua wujud kerana wujud Allah, wujud bihaqqin illallah, yang benar-benar wujud. Itu dinamakan zat wajibal wujud. Wujud kita adalah wujud majazi. Kalau tidak nanti dia tepuk tangan, ni apa? Banyak soal pula, berbantah-bantah, ni apa ni yang boleh dipegang, ni apa pula? Ini nama dia yang telah dibahas oleh ulama, wujud majazi, sebagai dalil bagi ulama syariat, sebagai dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ahli sufi, ahli tahqiq, wujud majazi bukan dalil wujudnya Allah, kerana kalau kita tak ada pun Allah tetap wujud. Subhanallah. Cukuplah setakat itu saja pada pagi dan kesempatan ini. Nanti kan jadi apa Ustaz Aziz kata duha apa? Jadi terlajak laris pula. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa wa bil fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayangnya daripada kita bersama-sama berkumpul pada pagi yang mulia ini, yang dikatakan jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari Allah. Kita menjadikan hari-hari dan hari-hari seterusnya, sebelumnya ke seterusnya ke, menjadikan hari-hari Allah, iaitu hari apa? Hari-hari Allah tu apa? Sentiasa menafikan. Kita dah tahu yang dikatakan hala 7 ni, sentiasa kita kena menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Kalau kita betul-betul faham, seperti mana yang diperkatakan dulu, kita tak ada nak nafikan dah. Tak ada nak nafikan diri dah, tak ada dah. Sebab asal-asal kita memang tak ada pun. Jadi kita menyatakan diri dia yang esa, itu yang sebenarnya. Wujudnya dunia sekalian alam ni pun menyatakan dia yang esa juga. Jadi itulah kalau benar-benar faham. Tapi sebenarnya baru-baru yang nak memperlihatkan dalam YouTube dan sebagainya, baru nak berjinak-jinak, baru nak memasuki ilmu kenal diri kenal Allah ni, memang dia kena ada latihan lah. Memang dia kena latihan. Saya nak beritahu. Sama-sama, saya pun sama juga latihan. Banyak latihan saya buat. Kena buat latihan. Main bola sepak saya bukan tahu pun main bola sepak, lebih kurang gitulah. Kita tak tahu main bola sepak. Tiba-tiba kita kena buat latihan. Macam mana keadaan kemahiran kita dalam melatihkan bola sepak tu tadi. Itulah sebenarnya. Dan setiap bola sepak dan setiap permainan bola sepak atau permainan sukan-sukan yang lain mesti ada dia punya coach dia, pembimbing dia, untuk dia mengetahui skill-skill bagaimana nak menjadikan skill-skill tu supaya kita capai yang dikatakan kemahiran dalam permainan bola sepak tadi.
Sama juga yang dikatakan, kau main bola sepak, kau main bola sepak, tapi dia nak bertukar arah kepada permainan hoki. Tiba-tiba coach dia bagi tahu, kan? Coach dia bagi tahu, okey, ini menggunakan kayu dan sebagainya. Hoki. Tapi engkau dah rasa wujud diri kau dah terlalu terkenal main bola sepak. Bila kau main hoki, kau dah tak boleh dah. Saya tak guna kayu pun. Padahal coach bermain hoki, bidang dia. So, kena ikutlah bidang dia. Maksudnya gitu. Kita jangan, maknanya apa saya nak cakap kat sini? Jangan kita sombong. Itulah wujud diri lah tu. Jangan merasa wujud diri, itulah. Cuba kita hilangkan rasa keakuan. Oh, macam ni rupanya. Oh, bidang ni macam ni rupanya. Hoki menggunakan kayu, bola yang kecil, itu dia. Kita menghormati coach yang membimbing kita tadi tu. Apa dia? Itulah keadaan. Dia nak menunjuk jalan. Dia dah tahu pintu-pintu yang Allah Ta'ala telah tunjukkan tu. Sama dengan yang bidang ni. Guru rohani, pembimbing ni, dia dah tahu pintu mana yang perlu kita masuk. Untuk anak-anak salik dan sebagainya. Jadi kita kena, itulah. Perjalanan yang tu yang kita kena adab. Yang pertama adalah adab dia, iaitu jangan merasai keakuan. Itu yang akhlak yang paling tinggi yang Rasulullah SAW bawa. Hulukin azim yang sebenarnya. Dia tak ada rasa wujud diri semua. Dia yang seperti Ustaz cakap tadi, la hayyun, la alimun, la qadirun, la samiun, la basirun, la mutakalimun. Itu yang dipraktikkan dalam kehidupan harian dia. Sebab itu yang 7 tu yang sentiasa ada dalam kehidupan kita. Saya selalu hantar dekat kawan-kawan saya lah. La hayyun, la alimun, la qadirun. La hayyun, jangan rasa kita hidup, yang hidup hanya Allah. Yang nampak hidup ni menyatakan engkau yang esa, ya Allah, kita ni memang tak ada. La depan tu pun dah la dah. Jadi itulah yang sebenarnya kita nak amaliahkan dalam kehidupan harian kita. Sampai ketika mana saya bertanya dengan seorang yang amat-amat saya sanjungi, perempuan yang amat-amat saya sanjungi sekali dalam dunia ni, iaitu mak saya sendirilah. Saya tanya, mak, kita boleh nampak Allah tak? Mak saya diam je. Boleh tak mak boleh nampak Allah tak? Saja benda tu datang gitu kan. Masa tu di rumah saya di Johor. Mak saya diam, dia senyum. Okey, cuba mak tarik nafas. Mak tarik. Dia tarik. Okey, mak turunkan nafas. Turun. Cuba berhenti. Naik. Sekali lagi, mak. Okey, naik. Turun. Okey. Sekarang soalan saya, mak, siapa yang naikkan nafas kita tu? Jawapan dia, mak saya cakap, Allah lah yang nak naikkan nafas kita. Mak nampak Allah lah tu. Nampak bukan dengan mata ini, mak, tapi nampak dalam mata basariah. Kita nampak siapa yang menggerakkan, siapa yang menaikkan, siapa yang turunkan. Mudah aja, alhamdulillah. Saya pun tak tahu apa benda. Itulah yang Allah Ta'ala cetuskan. Sebab itu kita melahirkan, menyatakan, mencetuskan dalam kehidupan kita, supaya melatih yang saya cakap ni. Yang Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri yang memecahkannya. La ilaha illallah, iaitu la hayyun, la alimun, la qadirun. Perhatikan yang sebenarnya. Dan yang paling skill, yang paling baik sekali, la hayyun tadi tu. Yang pertama, kita tak ada rasa kita hidup. Kita perhatikan. Saya suruh anak saya tulis benda tu. Dalam hidup dia, dalam dia belajar ke apa, kau tulis benda tu. Dan kau perhatikan dalam apa benda yang kau tulis tu, la hayyun tu. Hidup kau tak ada rasa hidup. Perhatikan tu. Praktis yang tu akan 6 akan tercetus semua sekali. InsyaAllah. Itu yang sebenarnya, itulah yang saya dapat lah. Yang saya rasai. Bukan saya ada ilmu pun. Saya pun tak ada apa pun. Itu cetusan daripada Allah Ta'ala. Saya pun tak tahu apa benda. Jadi itulah yang kita nak bilitkan. Segala apa yang kita, pengetahuan kita, apa semua kita tak tahu apa benda. Itu dah datang original daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Dalam dunia ni ada 2 jenis pandangan, iaitu pandangan syahadah dengan pandangan kezaliman. Pandangan syahadah ini berasal daripada Allah dan terzahirnya dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pandangan kezaliman ini berpunca daripada nar, iaitu pandasnya hati dan keakuan diri melihat kepada selain Allah. Ayah, mohon perbetulkan saya jika saya salah. Asal muasal diri kita ini berasal daripada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zat Allah yang asyik berasyik dengan dirinya. Lalu terpancarlah satu cahaya yang bernama, yang dipanggil sebagai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nur Muhammad ini
melelehnya keringat, dan keringat inilah terjadinya sifat-sifat di alam semesta ini, iaitu tanah, air dan angin. Azazil ialah malaikat muqarrabin seperti mana yang telah disampaikan oleh ayahanda kita, bahawa sebenarnya Azazil ini adalah malaikat muqarrabin, iaitu yang sangat hampir dengan Allah, yang sangat mencintai Allah, yang paling mengetahui tentang ilmu-ilmu Allah, yang seperti mengenal Allah. Lalu Allah zahirkan siapakah Azazil ini ketika berlakunya turunnya firman, aku ingin menciptakan khalifah, lalu aku jadikan Adam. Adam yang bermaksud tiada. Allah kata, sujudlah kepada Adam, sujudlah kepada keadamanmu, sujudlah pada ketiadaanmu. Allah memerintahkan sebegitu setelah Allah memasukkan ruh ke dalam Adam. Yang Allah khabarkan, ruh yang ada pada para malaikat itu bukanlah ruh para malaikat, iaitu berasal daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Azazil dengan merasa sombong bahawa aku ini lebih baik aku daripada api dan dia kau ciptakan dari tanah. Lalu ketika itulah terzahirnya nur yang ada pada Azazil bertukar menjadi iblis, nar. Panasnya hati atas perintah Allah mengembalikan rasa ketiadaan dirinya, yang selama ini dialah yang merasakan dia berilmu mengenal Allah. Dia tidak ingin mengembalikan rasa bahawa Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada Allah dan tidak ada dirinya. Dan setelah itulah berlakunya kelahiran anak-anak jin, di mana anak-anak jin ini memandang dengan bukan mata syahadah, tidak memandang dengan izmah dan hak Allah pada diri anak Adam, tetapi melihat dengan kezaliman, melihat selain daripada Allah. Sebab itulah ketika seorang suami isteri bersama, apabila mereka tidak dibawa kepada syahadah, akan terlahir jugalah anak-anak jin di samping terlahirnya anak-anak manusia. Yang kita perlu perbetulkan adalah hati kita sendiri dan mengenal pada diri kita sendiri ini adanya bernama malaikat, adanya bernama iblis yang telah bertukar daripada nur kepada nar hanya kerana dia mempunyai akuan diri merasa lebih daripada para malaikat yang lain. Semoga kita ini tidak terus mengikuti pandangan jin yang berada pada kelopak mata kita, dan kita meminta bantuan Allah untuk disucikan pandangan ini kepada pandangan syahadah, iaitu pandangan Allah sendiri, melihat kepada bukti-bukti Allah sendiri, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang suka mengikut perintah Azazil, perintah Dajjal di dalam diri, melihat kepada selain Allah. Saya mohon maaf andai ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nak berkongsi sedikit tulisan daripada jemaah kita, Puan Hartini daripada Sendayan. Dia berkongsi tentang tu bedil lah. Artinya diri kita itu terganti. Tiada lagi diri kita, maka semata-mata yang kita lihat dalam solatnya hanya keesaan Allah daripada af'alnya, asma'nya, sifatnya, zatnya. Itulah sebabnya yang dinamakan solat itu pada hakikatnya tiada yang menyembah dan tiada pula yang disembah melainkan Allah. Itu sahaja daripada saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari kita semua itu tadi semua daripada lintasan yang daripada ketuhanan Rabbani, lintasan kudus suci yang tidak lain daripada lintasan khatir Rabbani, dan juga khatir daripada Allah SWT, di mana dia mengajakkan kepada kita semua untuk kita sama-sama mengesakan Allah, ya. Baik apa pun pendek atau panjang, ucapan adalah nak ngajak kita, tak lari tajuk, tetap juga. Sebab sekalian alam yang Allah jadikan
manusia, jin, iblis, apa pun semuanya Allah pertama nyatakan Nur Muhammad. Dan daripada Nur Muhammad maka Allah Ta'ala kata aku jadikan semua. Jadi apa pun yang terjadi daripada Allah lah. Jadi jangan kita nampakkan yang lain lagi. Jadikan kita tadi celaru bila kita masih lagi nampak kalau iblis tu iblis. Padahal kita dah mengaji yang menjadi masalah berat dia akuan diri. Lebih berat daripada iblis. Jadi menunjukkan kalau kita nampak lagi iblis lagi, maka kita sebenarnya akuan diri kita lah. Tapi kalau kita nampak tak lain, siapa yang bagi skrip pada iblis tu? Barulah maknanya iblis tu takkan boleh buat apa-apa dengan kita. Jadi kita nak jagakan dia tu memang tak boleh. Jadi Allah suruh jaga, maknanya jangan ada akuan diri. Sebab bila ada akuan diri akan jadi cerita-cerita yang lari tajuk. Dia tidak berhenti kepada mengesahkan Allah. Dia tergantung lagi. Kita tahu cerita tapi kita tak sampai ala tujuan sebenar cerita skrip-skrip yang Allah jadikan, baik iblis, baik jin, baik apa pun yang Allah jadi sekalian alam ini daripada Nur Muhammad, maka tak lain semuanya mengesahkan Allah, mengajak mengesahkan Allah. Jadi Allah tu tidak menganiaya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, tidak ada satu semua ni yang kau jadikan, iblis ke, dajjal ke, Ya'juj Ma'juj ke, itu sia-sia. Yang menjadi sia-sia tu tadi adalah bila kita merasakan ada kita ni. Bila kita mengesahkan Allah, tak sia-sia dah, betul lah tu. Kalau masih lagi ada akuan diri, ada kita nampak yang lain lagi selain Allah, maka sia-sia. Itu ala tujuan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain menombor satukan Allah. Jadi kalau kita nampak iblis tu ada kuasa lagi, maka kita tak selengkap mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Jadi ilmu ni kan mengajak kita supaya nampak Allah aje. Fa'in nama tuwallu fasama wajah Allah. Jadi boleh kita nampak gini-gini susunan dia. Kan? Asal-asalnya, kesudahannya bila kita dah kenal diri kita, kita ni binasa tak ada. Tu tanda kita dah kenal Allah. Maka binasa kita, binasa juga semua. Jadi apa yang kita nampak, kita dah buta daripada sekalian alam ni. Sebab kita dah tahu hala tujuan dia, iblis ke, siapa pun semua makhluk, malaikat ke, berjuta malaikat maut, dia semuanya nak menyatakan Allah yang berkuasa. Allah yang esa daripada satu. Menjadi dia kebanyak untuk tujuan bukan nampak kita nampak banyak, tetap juga nampak esa dia. Dan yang banyak ni semuanya mengalir mengesahkan Allah. Jadi mengapa kita nak lagi nampak yang lain? Maka itu kita tujukan kepada sentiasa qul huwallahu ahad, terus menerus diri kita. Kalau kita masih lagi nampak yang lain, maknanya kita terhalang tu disebabkan ada akuan di diri. Maka perangi. Saya tak nak ajar yang lain-lain. Saya nak ajar senang. Perangi supaya dia punya senang je. La ilallah, la haula wala quwwata. Tak ada engkau dan semua ni tak ada. Apa itu ada? Itu nak nyatakan Allah. Itu Allah, bukan tu Allah. Itu nak menyatakan Allah. Sungguh pun macam Ustaz dah kata, sungguh pun semua ni tak ada, Allah tetap mengesahkan dan tak perlukan kita. Jadi kita kena duduk kat situ balik, duduk faham kat situ balik supaya kita tidak lagi nampak yang lain lagi. Ya, insya-Allah saya tercukuplah sampai sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada akuan diri. Wa'fu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi. Andai.